Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Afisha Munirah binti Zulkarnain. Nombor metrik A187586. Jadi hari ini saya ingin menceritakan tentang psikologi salah seorang muallaf yang saya baru menemu baru-baru ni. Jadi kita ingin menyaksikan bagaimana apakah faktor yang mendorong beliau masuk Islam, apakah cabaran yang dialami ketika masuk Islam dan sebagainya lah. Okey, baik. Yang pertama sekali mari kita lihat latar belakang beliau. Okey, nama sebelum Islam beliau adalah Feli anak Leonard Song. Okey, nama selepas Islam pula diberi Nur Falisha binti Leonard Song. Dan beliau berumur 46 tahun. Pekerjaan beliau adalah bekerja sendiri. Dan dalam masa yang sama, beliau menyambung pelajarannya di OUM dalam Master of Islamic Studies. Dan beliau sedang membuat tesis mengenai etisma. Okey, beliau salah seorang sukarelawan di Hidayah Center Foundation dan juga menjadi sukarelawan dalam Perkim dan juga Yayasan RI iaitu Rizalman Ibrahim. Okey, seterusnya kita tengok agama sebelum Islam beliau adalah Kristian. Okey, baik. Seterusnya adalah faktor yang menjadi penurun beliau memeluk Islam. Okey, yang pertama antaranya ialah mencari makna dalam kehidupan. Okey, seseorang yang memeluk Islam itu boleh dipengaruhi oleh pelbagai faktor lah. Yang pertamanya mencari makna dalam kehidupan, dan selalunya inilah antara salah satu faktor yang menjadi punca utama dan tujuan yang lebih besar. Selain itu, minat terhadap ajaran Islam yang mementingkan belas kasihan, keadilan dan tidak berat sebelah terhadap kebendaan juga boleh mendorong seseorang itu memeluk Islam. Okey, banyak yang memeluk Islam sebab mencari jawapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang wujud untuk tujuan hidup. Selain itu, pengalaman kehidupan juga memainkan peranan penting seperti menghadapi cabaran atau ketidakpastian yang menyebabkan seseorang itu mencari ketenangan rohaniah dalam Islam. Okey, faktor yang kedua pula ialah pengaruh sosial dan persekitaran, di mana interaksi dengan masyarakat Islam yang mengamalkan nilai-nilai positif dapat memberikan imej Islam yang positif. Keluarga dan rakan-rakan yang memeluk Islam juga sering menjadi inspirasi kepada individu untuk meneroka dan merasai keindahan ajaran agama Islam. Okey, tambahan pula, krisis identiti atau perubahan hidup yang ketara sering menjadi pendorong untuk mereka mencari kestabilan dan makna dalam kehidupan. Macam mana yang kita tahu, Islam menyediakan panduan hidup yang tersusun dengan peraturan moral dan etika yang boleh membimbing seseorang itu melalui masa yang sukar. Okey, seterusnya kepentingan pengetahuan dan kefahaman tentang ajaran agama Islam juga menjadi faktor yang mempengaruhi penerimaan agama Islam. Okey, ramai yang memeluk Islam setelah mendapat pemahaman yang mendalam tentang kitab suci Al-Quran, hadis dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Hari sekali, pengalaman rohani peribadi seperti mimpi atau pengalaman mendalam juga boleh menjadi faktor penting. Pengalaman-pengalaman ini sering menjadi titik permulaan bagi seseorang untuk mencari ilmu yang lebih lanjut tentang Islam dan akhirnya memeluk Islam. Okey. Cabaran yang kedua adalah tekanan psikologi daripada keluarga dan masyarakat. Pelbagai cabaran yang ditempuh oleh mu'alaf semasa dan selepas memeluk agama Islam. Di antaranya ialah mendapat tentangan yang hebat daripada keluarga kandung yang belum menukar agama. Sikap pemulawan ke atas diri saudara Muslim iaitu mu'alaf, kenyataan yang tidak mengakui anak kandung oleh bapa, tidak dibenarkan pulang ke rumah dan putusnya segala perhubungan sama ada daripada segi kekeluargaan, kewangan dan hubungan sosial yang lain benar-benar mengganggu emosi dan seterusnya menyebabkan tekanan perasaan kepada mu'alaf itu sendiri. Kebiasaannya, mu'alaf yang menukar agama kerana berhasrat mendapatkan kemudahan kewangan yang telah meninggalkan kesan begitu mendalam kepada diri mu'alaf itu sendiri. Segala tomahan dan sangkaan kurang baik tersebut membuatkan
mu'alaf berusaha untuk membuktikan kepada masyarakat bahawa harta kekayaan dan wang serta kemewahan bukan unsur yang terpenting dalam kehidupan, tetapi ilmu yang membentuk peribadi dan membawa kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih tinggi nilainya daripada segala-galanya. Dan itulah antara cabaran yang mereka hadapi semasa mereka memeluk agama Islam. Baik, seterusnya adalah tentang cabaran yang dihadapi beliau ketika memeluk Islam. Okey, yang pertamanya adalah tentang tekanan spiritual penghayatan agama, di mana dalam kajian psikologi menunjukkan dalam diri manusia ni secara tabiinya mempunyai dorongan yang akan mendorong kita mencari hakikat tentang sesuatu kebenaran sehingga kita berpuas hati dengan pencapaian tersebut. Jadi dalam soal mencari kebenaran agama, seseorang yang bukan Muslim ataupun kita panggil mu'alaf akan membuat analisis dan melakukan penilaian terhadap kebenaran sesuatu agama yang sesuai dengan fitrah dirinya. Akhirnya, apabila telah dikenal pasti sesuatu agama yang memberi ketenangan kepada jiwanya, maka ia akan meneruskan pencarian sehingga akhirnya mendapati agama Islamlah yang menepati fitrah tabi'i manusia yang berkehendakkan ketuhanan yang hak dan beramal dengan ajarannya sehingga dirinya merasai ketenangan dan kebahagiaan yang mutlak. Baik, selepas saya menemu bual beliau, jadi kita dapat tahu tahap pengetahuan dan amalan yang beliau amalkan dalam Islam dapat bervariasi. Biasanya mereka akan memulakan dengan memahami dasar-dasar keyakinan Islam seperti rukun iman dan rukun Islam. Selanjutnya mereka mungkin belajar tentang tata cara ibadah, etika dan hukum dalam Islam. Selain itu juga amalan seharian seperti solat, puasa dan membaca Al-Quran juga menjadi bahagian yang penting. Mereka mungkin juga mengikuti kelas ataupun perbincangan lah dengan ustaz ataupun ustazah untuk memahami lebih mendalam tentang ajaran agama Islam. Jadi proses pembelajaran yang mereka amalkan ini bersifat berkelanjutan sepanjang hidup, diiringi dengan pemahaman yang semakin mendalam dan upaya untuk meningkatkan kualiti kerohanian mereka. Okay. Jadi kesimpulannya di sini, secara umumnya faktor-faktor seperti pencarian makna hidup, pengalaman hidup, perhubungan sosial, budaya dan ilmu agama memainkan peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi keputusan seseorang itu untuk memeluk agama Islam. Keseimbangan antara aspek psikologi seperti keinginan untuk mencari ketenangan rohani, keperluan untuk merasa diterima dalam masyarakat Islam dan tarikan kepada nilai moral dan etika Islam juga memainkan peranan yang penting dalam perjalanan psikologi mu'alaf. Jadi itu saja pembentangan saya tentang psikologi seorang mu'alaf. Sekian, terima kasih.